Okay, so kita masih lagi dalam chapter 2 lah, transformer. So seperti yang saya beritahu dalam previous class, so transformer is not energy conversion lah. So however, it is a device that able to change the voltage level from one level to another level, okay, without changing any frequency. So kalau frekuensi kat Malaysia ni 50 Hz sebagai incoming, so dia output kat secondary pun dia akan jadi 50 Hz lah. So kalau kat US 60 Hz, so output dia akan jadi 60 Hz frekuensi. Okay, siapa nak masuk tu? Okay, part ni kita dah cover. So konsep dan operation dia based on Faraday law lah. Okay, induced voltage on Faraday law. So dekat secondary kita ada incoming voltage, so current akan flow. So dia akan ada induced voltage di dalam coil. So coil yang bergerak ni, coil yang flow, ni adalah coil lah. So magnetic flux yang flow dalam coil ni dia akan cutting the secondary coil, secondary winding. So akan ada induced voltage di bahagian secondary side. Okay, so there is no electrical connection between the primary and secondary. Okay, no electrical connection. So dia punya konsep based on induced voltage. Okay, induced voltage based on Faraday law. Okay, ni kita dah tengok. Okay, transformer construction, basic construction ada dua ya. Satu adalah coil, which is a winding, dan yang kedua adalah core. Okay, bahagian core tu kita pecah pula. Dia punya construction dia terdiri daripada core type and juga shell type lah. Okay, core type and shell type. Okay, so kalau tengok dia punya construction of core ni, dia terdiri daripada laminated steel. Okay, laminated steel ni untuk reduce hysteresis dan juga eddy current losses. So kalau awak tengok, walaupun dia punya core tu bentuk dia macam solid, tapi sebenarnya adalah bukan solid lah, tetapi dia adalah laminated steel yang terbentuk daripada shape E, I dan juga L ni lah. Yang kita rearrange shape ni dalam bentuk macam ni lah, E, I, yang ni dah jadi bentuk shell. Okay, yang ni jadi bentuk core lah. Okay, okay, core type dan juga shell type. Okay, you tengok dia punya winding di bahagian high voltage dan juga low voltage coil winding. Okay, yang ni 3 phase lah. So untuk 3 phase transformer dia punya arrangement macam ni lah. Kalau yang ni shell type, yang atas ni lah core type lah. Okay, untuk core type, primary dan juga secondary winding ni dia di dalam setiap core ni. Kalau tengok ini, dia kat dalam lah. Okay, kalau luar yang color orange tu dia adalah high voltage, yang biru tu adalah secondary ataupun low voltage side lah. Okay, setiap tu dia ada, walaupun nampak macam ni, tapi dia sebenarnya insulated lah. Insulated between the primary and juga secondary lah. Okay, kalau shell type dia ke atas lah, ke atas. Okay, part 3, part 3 ID transformer. So ID transformer ni kalau ikut equilibrium equation,
P input equal to P output. Dia ID transformer means transformer without any losses. So tak ada losses. Tu case di mana ID transformer lah. So actually dekat real transformer memang akan ada losses lah. So ada 4 jenis losses kat sini. Maksudnya losses yang berlaku di dalam coil dan juga di dalam core. Losses di dalam coil ni, losses di dalam winding biasanya I square R losses dan juga leakage flux. Okay, leakage flux. Yang ni commonly berlaku dalam coil, dalam winding. Okay, dan eddy current losses dan juga hysteresis losses ni berlaku di dalam core. Okay. So untuk reducekan eddy current losses dan juga hysteresis losses, that's why dia punya construction of core ni terdiri daripada lamination steel. Okay, untuk reduce eddy current losses dan juga hysteresis losses. Okay, then kita tengok dah hari tu transformer equation yang ni. Okay, yang ni lah. Okay, E1 over E2 N1 over N2 I2 over I1 equal to A ialah ratio transformer. So kalau tengok E1 ialah induced voltage di bahagian primary, N1 adalah number of turn, dia adalah proportional lah, berkadar langsung lah. E1 dan juga N1 ni berkadar langsung lah, tapi inversely proportional dengan current lah. Dia terbalik dengan current, which is I2 over I1 lah. Okay. Okay, then transformer rating KS equal to VI. Kita measure transformer ni dalam bentuk unit dia adalah apparent power lah. Okay, apparent power. Apparent power unit dia S. Okay. So kita nak dapatkan S voltage darab current lah. VI times V1 times I1 equivalent V2 times I2. Okay, dekat bahagian primary dan juga secondary dia punya apparent power adalah sama lah. Okay. Okay, dalam part 4 ni kita tengok example 1 juga example 2, how to calculate the induced voltage dan juga I1 dan juga I2. Ini yang saya dah tunjuk itu kan. Okay, then chapter 5 saya suruh awak tengok hari Isnin yang itu. So saya rasa ada separuh yang dah tengok. Okay, so untuk equivalent circuit transformer ni, kenapa kita perlu ada equivalent circuit? Kenapa? Why? Equivalent circuit ni untuk apa? Hello? Ada orang tak? Senyap ya? Ada orang tak ni? Hello? Saya cakap seorang ni? Ada saya. Ada? Oh ada, ingat saya cakap seorang. Okay, kalau ada tak apa. Dengar suara saya? Dengar saya. Clear? Clear, loud and clear. Loud Clear. and clear. Okay. Kalau clear tak apa, takut tak clear lah. Internet dekat asrama dah okey Dah okey. Dah okey Okey, dah okey. Okey, tak apa. Okey, equivalent circuit. Kalau tengok equivalent circuit ni, kita ada bahagian primary dan juga secondary. Kita ada R1 dan juga S1 ialah coil, which is winding, primary winding. R2, S2 ialah secondary winding. E1 dan E2 ialah induced voltage. RC dan juga SM ialah bahagian core lah. Okay, kita punya core ni. Okay, so equivalent circuit kita perlu buat analisis. Kenapa kita kena buat analisis? Sebab kita nak calculate
especially kalau kita nak design transformer, so kita kena dapatkan nilai impedance dan juga reactance. Okay, berapa banyak turns, berapa nilai R dan juga X di bahagian primary dan juga di bahagian secondary supaya kita dapat satu transformer yang exactly right lah, okay, untuk kita punya output power. Okay, based on rated transformer. So that's why kita perlu calculate nilai impedance dan juga nilai reactance. Okay, siapa nak masuk ni? Okay, so untuk equivalent circuit kita ada dua method. Satu adalah actual method, lagi satu adalah approximate method. So actually both method ni kita dia sebenarnya formula dia adalah sama lah. Okay, sama je formula dia. At the end, walaupun dia method yang berbeza, tapi at the end formula dia kita nak kira R2 prime, X2 prime, okay, dan I2 prime adalah sama untuk kedua-dua method. Yang beza ni adalah which one we want to refer, either primary side or secondary side. Okay, kalau transformer refer to the primary, okay, using actual method. Okay, kenapa refer to primary? Sebab kita nak kira nilai impedance di bahagian R2 prime dan juga X2 prime. Okay. Refer to primary means all the impedance ataupun reactance di bahagian secondary kita pindahkan ke bahagian primary lah. Okay. Semua impedance, saya ulang, semua impedance dan juga reactance di bahagian secondary kita pindahkan ke bahagian primary. That's why kalau kita tengok gambar ni, figure ni, bahagian secondary side supposedly kita ada impedance lah, okay, R2 dan juga X2. Tapi apabila kita refer to primary, semua impedance di bahagian secondary ni kita pindahkan di bahagian primary. So dia akan jadi R2 prime dan juga X2 prime lah. Okay, dia tak ada dah lagi R2 ataupun X2, tapi dia akan jadi R2 prime dan juga X2 prime dan juga I2 prime lah. Tengok simbol-simbol prime ni dia dah refer kepada impedance di bahagian secondary, kita pindahkan di bahagian primary. Okay. So at the end kita boleh kira nilai R2 prime dan juga X2 prime ataupun I2 prime using formula ni lah. Okay. Macam mana boleh dapat ni? Dia panjang lah, dia punya derivation ni. So kita just apply je formula ni. Jadi untuk dapatkan nilai R2 prime, so R2 prime equal to A square R2. Okay, nilai impedance secondary di bahagian primary, or R2 prime equal to A square R2, X2 prime equal to A square X2, okay, I2 prime equal to I2 over A lah. Cuma current dia terbalik current ni I2 over A lah. Yang lain semua A square R2, X2 prime pun A square X2 lah. Okay, okay, senang nak ingat formula ni. Okay, lagi satu V2 prime. V2 prime AV2. Okay, AV2. Okay, yang ni. Okay, ada masalah? Ada masalah? Ingat formula ni. A ni adalah ratio transformer lah. Okay, transformer ratio. You boleh calculate using V1 over V2 or N1 over N2 lah. Kira A tu. Okay, method yang kedua adalah kita pakai approximate method. Approximate method ni
kalau refer to primary, sama je. Which is all the secondary impedance, kita pindahkan ke bahagian primary transformer. Okay. Kalau actual method tu, dia punya actual method ni, dia punya impedance di belakang, di bahagian belakang core lah. So sini lah kita punya core, transformer core. Okay, impedance untuk R2 prime dan juga X2 prime dia di bahagian belakang. Maknanya core dulu baru impedance. Tapi untuk approximate method ni, dia akan impedance secondary dia di bahagian hadapan, dipindah kat depan sini lah. So R2, R1, X1, R2 prime dan juga X2 prime macam ni. Dipindah di depan core kat sini lah. Okay. So at the end kita boleh combinekan semua impedance ni jadi satu lah. Jadi RO1 dan juga XO1, which is dia punya approximate method. Circuit ni lagi simple sebab kita dah combinekan semua bahagian impedance, so jadi satu. Dan kalau you tengok dia punya circuit ni, kita tak ada bahagian core sebab kita dah buang bahagian RC dan juga XC untuk approximate method. Okay, dari segi formula adalah sama. Formula untuk calculate R2 prime, X2 prime, V2 prime dan juga I2 prime adalah sama lah. Sama ada you pakai actual ataupun approximate method, sama je formula dia. Okay? Doktor, A tu dah refer ke apa doktor? A. A ialah transformer ratio. Okay, transformer ratio which is A ialah equal to V1 over V2 ataupun you boleh N1 over N2. Yang ni lah A ni. Okay, faham. N2. Okay. Transformer ratio. Okay, then kalau tadi kita refer to bahagian primary, sekarang kita refer to bahagian secondary. Okay, refer to secondary mean semua bahagian impedance di bahagian primary kita pindahkan ke bahagian secondary side transformer. Okay, kita pindahkan ke bahagian secondary side. So which is R1, X1, so kita pindahkan ke bahagian secondary. So dia akan jadi R1 prime dan juga X1 prime. Macam tu. Okay. Ini boleh Okay, kalau actual method ni yang akan jadi macam ni lah. Dia punya circuit dia macam ni. R1 prime dan juga X1 prime. Yang ni dekat bahagian secondary Okay, R2, X2. So formula dia, sebab kita pindahkan bahagian primary to secondary, so kita kena cari nilai R1 prime dan juga X1 prime lah. Dan juga V1 prime. Okay. So dia terbalik dengan refer to primary. So yang ni refer to secondary, R1 prime equal to R1 over A squared. X1 prime equal to X1 over A squared. V1 prime equal to V1 over A. Okay, dia terbalik dengan refer to secondary lah. Refer to primary. Okay, untuk approximate method pun sama juga. So kita dah simplify circuit tu. Okay, sebab kita refer to the secondary, so dia akan jadi RO2 lah. RO2 dan juga XO2. So RO2 ni means refer to the secondary. So RO2 adalah combination R1 prime plus R2 dan XO2 equal to X1 prime plus X2. Okay. So I1, V1 over A, V2. Okay, formula dia sama macam tadi lah.
sama dengan actual method. Okay. So dalam part C ni kita akan tengok example example 3. Yang ni sebenarnya you boleh refer kepada video yang saya dah buat tu, saya dah explain. Walaupun dah ada jawapan dalam slide tu, tapi you kena buat lah, okay? You kena buat supaya tak confuse lah. Okay, example 3 ni, so kita ada single phase transformer 330415. So 330 ni dia primary, bahagian primary, 415 adalah secondary. So kita tengok high voltage side di bahagian primary, kita punya low voltage side 415 di bahagian secondary. So kita tahu ni adalah step down transformer lah. Okay, so dia nak refer to high voltage side. So refer to high voltage side mean kita kena refer kepada primary or secondary. Primary so refer to primary, so you kena pakai formula yang A squared R2 lah. Okay, sekejap ya. Boleh conteng kat sini? Saya tak ingat conteng ke tak boleh conteng. Tak boleh conteng Okey, tak boleh conteng. Okey, sebab saya on sebagai presentation ni, dia tak boleh conteng. Tapi you boleh refer video 4 sheet lah. Okey, yang tu saya buat video tu dalam lebih kurang setengah jam lah. Okay. So kita tahu, kita refer to primary. So formula dia pakai formula yang ni lah. Okay, sebab kita nak cari R2 prime lah. Okay, sebab bahagian secondary tu kita dah move ke bahagian primary. So dia akan jadi R2 prime, X2 prime. Okay, lagi satu kita kena kira juga nilai impedance di dalam core, okay, which is RC prime dan juga XM prime lah. Okay, macam biasa you kena dapatkan nilai, cari nilai A dulu, A V1 over V2 ataupun N1 over N2 lah. Kalau diberi turn ratio, kena pakai N1 atau N2 lah. Kalau diberi voltage, primary and secondary voltage, V1 over V2 lah. Okay, so you just masukkan dalam formula, so kita akan dapat nilai impedance dan juga reactance lah. Okay. Okay, dalam example 4 pun sama. Example 4. Okay, example 4 dia terbalik Dia terbalik sebab apa? Okay, sebab kita ada 415 3300. 415 3300, which is dia adalah step up transformer. Jadi 415 dia akan jadi di bahagian primary ni, 415 ni dia adalah low voltage side. Then di bahagian secondary dia akan jadi high voltage side. Okay, so kita kena refer to high voltage side. So mean kita kena refer to primary or secondary? Hello? Secondary. Secondary refer to secondary. So kalau refer to secondary, you kena pakai formula yang ni lah. Okay. R1 prime equal to R1 over A2 squared. X1 prime equal to X1 over A2 squared. Okay. So yang ni you kena buat kena familiarize lah. Okay. So untuk
Physical machine ni dia banyak calculation sikit lah. So you kena buat dan juga practice. Okay. So kalau sentiasa practice ni dia akan jadi laju lah tulis tu. Okay. Example 5. Okay, 150 kVA. Okay, apparent power 150. Kemudian kita ada 11.3.3 kV. Okay, yang ni adalah step down Okay, incoming 11, outgoing 3.3. Dan kita ada primary resistance and reactant. Okay, 6.5 dan juga 12. Okay, then secondary resistance and reactant 0.5 dan 1.5. Okay. Calculate parameter refer to high voltage side and draw the equivalent circuit. Yang ni refer to high voltage side. So refer to high voltage side. So kita akan refer to which one? Primary or secondary? Primary. Okay, primary primary high voltage side, secondary lah low voltage side lah. Okay, dia lebih kecil ni, bahagian primary lebih besar. Yang ni adalah step down transformer. Then the approximate value of secondary voltage at full load of 0.8 lagging power factor when primary supply is 11 kV. Yang ni panjang sikit calculation dia. Sebab kita kena buat KVL, kena draw equivalent circuit, dan kita ada power factor kat sini. Yang ni you kena buat lah. Sebab dia punya calculation dia panjang sikit. Okay. Okay. So kita guna approximate method. Approximate method kita dah simplify circuit ni, refer to the primary. So kita ada V1 dan juga AV2 lah. Okay, V1, AV2, RO1, XO1. Okay, first dapatkan dulu parameter R2 prime, X2 prime. Ini pakai formula yang A squared R2 lah. Okay, A squared R2, X2 prime, A squared X2. Okay, you kena dapat ni. At the end, you kena combine dua lah. You kena combine, which is you kena tambah impedance di bahagian primary dan juga impedance di bahagian secondary tu. R1 plus R2 prime yang ni. Okay, you akan dapat 12.04 ni. Total impedance dan juga total reactance tambah. Dan kita akan buat KVL. Okay, buat looping. From the equivalent circuit. Okay, yang ni semua tahu macam mana nak buat Okay. Oh, saya punya pen tak boleh pergi ke sini. Oh, dia keluar belah sini. Okay, saya pakai dua screen ni tapi dia keluar di bahagian second primary screen. Dia tak keluar di bahagian secondary screen. Okay, tak apa. Nanti awak boleh tengok video tu. Saya tunjuk macam mana nak buat looping ya. Okay. Okay, dan kita buat KVL. So you akan dapat
macam ni, kita akan kira untuk V2. Okay, V2 So rearrange equation. So you akan dapat nilai V2 3358.45, angle 0.03. Okay, kalau tengok kat sini kita punya transformer tadi rating dia adalah 3.3. At the end, apabila transformer operate at full load 0.8 lagging per factor, tengok nilai V2 dia akan jadi bertambah sikit lah. Okay, 3358.45. Okay, dia punya voltage ni jadi up sikit. So kat sini kita boleh compare sama ada nilai V2 kita betul ataupun tak lah. Biasanya kat sini ramai yang careless, dia tak akan dapat nilai ni, nilai V2 ni akan dapat salah. Okay, so you kena ingat balik macam mana nak kira ni guna scientific calculator lah. Okay, sebab kena masukkan nilai real dan juga imaginary. Okay, hopefully masih lagi ingat lah macam mana cara nak guna scientific calculator nak solve equation. Untuk first calculation ni, saya boleh kata semua tak akan dapat nilai ni. 335845 ni. Okay, so you kena buat ni barulah dapat. Macam mana keluar jawapan tu, you kena try buat lah. So you tak boleh tengok atau baca saja, tapi kita kena buat by hand lah. Okay, yang ni saya serahkan kepada awak untuk buat nantilah. Okay, sebab saya ada limitation kat ni, kalau face to face tu boleh tunjuk dekat whiteboard lah. Kalau ni, tapi saya dah upload dalam part 6 tu, so you boleh tengok lah. Okay. Okay, so kita continue dengan part 7. Okay, part 7. Dalam part 7 ni, kita ada kurang dalam 10 minit lagi. Okay, 10 minit lagi. Okay. Ada kelas tak? Sekejap lagi. Ada doktor, Matt. Ada? Lagi doktor. Okay, sekejap lagi. Kita masuk transformer losses, efficiency, voltage regulation. Okay. Ini panjang sikit ni. Okay. Okay, transformer losses dulu. Okay, kalau ID transformer ni transformer without losses. Okay, then actual transformer memang akan ada losses lah di dalam core dan juga di dalam winding coil. Okay. Okay, losses di dalam core ataupun iron losses PC, P core, IC squared RC. Okay, IC squared RC. IC ni current yang flow. Kalau tengok equivalent circuit, ada lagi yang masuk. Ya, siapa yang masuk tu? Awak ni masuk ni. Okay, so kalau kita tengok iron losses based on the equivalent circuit. Okay, kita cari dulu circuit ni. Okay, mana circuit dia? Okay, circuit ni. So losses yang berlaku di dalam core IC RC. Okay, dia punya formula dah IC RC lah. Okay, so nak kira P losses, P core PC, IC darab RC. Dan juga kita ada losses di dalam copper. Copper losses ialah losses yang berlaku di dalam winding ataupun coil. Okay, ataupun PCU. PCU. Okay, tadi dia adalah IC squared RC. Okay, IC squared ini ya. IC kuasa 2 RC.
equivalent dengan P open circuit. Nanti kita akan tengok apa maksud P open circuit dan juga P short circuit dalam open circuit test measurement on transformer, open circuit test dan juga short circuit test. Okey, lagi satu ialah copper losses, losses yang berlaku di dalam coil ataupun winding ataupun PCU, dikenali sebagai PCU. PCU sebab kita ada dua winding di bahagian primary dan juga secondary, I1 dan juga I2. So kita kena kira both part lah. Okay, so combine both part. So I squared R1 plus I squared R2. So total up losses di dalam primary dan juga secondary. PC dan juga PCU. Okay, dua losses lah. Okay. Okay, then efficiency, transformer efficiency. Okay, so kita kena consider juga transformer efficiency by considering the S apparent power kita lah. Okay, sama tak di bahagian primary dan juga secondary. Okay, when transformer operate at full load ataupun at no load. So kita kena kira transformer efficiency. Okay, to check the performance of the device by comparing the output with respect to the input. So P out over P in lah. Okay, output power over input power. Efficiency P out over P in, darat 100% lah. Okay, so formula dia VA cos theta. So kita kena consider power factor. Sebab apa consider power factor? Sebab transformer ni dia adalah jenis inductance. Inductance mean sebab inductance ni sebab dia ada coil. Coil tu dia akan jadi inductance L. Jadi untuk inductance loads dia menyebabkan sistem ni akan reduce power factor. Sebab dia pakai L load, power factor akan jadi reduce. Okay. Kalau kita pakai C load, dia akan improve power factor. Kalau R load saja, resistance load, dia purely power factor tu purely unity lah, one power factor. Tapi sebab transformer ni adalah jenis inductive load, jadi power factor ni akan jadi reduce lah. Okay, kita tahu kalau effect low power factor, so voltage ataupun real power usage akan jadi increase. Okay, biasanya TMB memang very strict. Kalau sesetengah industri, dekat industri dia kena check power factor tu, kalau below than 0.75 akan dikenakan penalty by TMB lah. Okay. Sebab apa? Sebab apabila low power factor, real power usage akan jadi increase. TMB kena generate more power to compensate yang dia punya usage lah. Okay. Okay, untuk kira efficiency full load VA cos theta over VA cos theta plus PC plus PCU. Okay, yang ni ialah output, yang ni adalah input. Okay, so untuk ni kita kena consider juga losses ni, PC plus PCU, losses di dalam core dan juga di dalam coil. Okay, ni adalah P core, PCU, copper losses, P core. Okay, then kita boleh kira juga efficiency at end load. End load ni, N ni kita boleh represented by sama ada half load, okay, 0.5 load, 0.8 dan sebagainya lah. Okay. So kalau untuk N load ni, so kita kena letak N kat depan lah. Kalau N ni contoh at 80% efficiency, 80% efficiency mean 0.8 lah. So kena letak 0.8 kat depan. Yang ni pun kena ada 0.8, ni pun 0.8. Okay. Dia lain sikit formula dia. Okay. Okay, voltage regulation. So saya rasa saya tangguh sampai sini dulu.
Okay, so kita akan cover next week lah voltage regulation ni. Dan minggu depan saya akan buat quiz yang kedua lah. Okay. Tajuk transformer lah sampai efficiency. Sampai kira transformer efficiency. Tak masuk voltage regulation lah. Okay. Hari Isnin ya. Hari Isnin. Baik, Datuk. Boleh? Boleh. Boleh Boleh doktor. Okey, bagus. Cemerlang. Okay, so kalau tak ada soalan, tak ada soalan Oh, tak ada Doktor nak tanya yang quiz tu dekat kalam ke ataupun macam mana? dekat kalam. Calculation Calculation. Saya akan upload soalan tu dalam bentuk assignment lah. Nanti you akan jawab dan juga kena re-upload balik dalam sistem. Okay. Jawab time kelas doktor? Time class. Baik doktor. Hari Isnin. So kalau tak ada apa-apa, kita tangguh kelas sampai sini. So kita akan jumpa next week. Assalamualaikum dan selamat pagi. Salam. Thank you, Doktor. Yes, Doktor. Terima kasih doktor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bangun. Bangun harimau, bangun. Naim, bangun Naim. Im, bangun. Naim, jangan tidur. Naim, bangun. Naim 1, Naim 2, bangun.